Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi, jadi hari ini 23 Jun 2021. Hari ini sudah berapa dah hari ini? 12 Zulkaidah 1442 Hijriyah. Alhamdulillah, hingga ke saat ini Allah Ta'ala masih memberikan kesihatan kepada kita, peluang untuk kita terus bersama di taman-taman syurga, mempelajari dan mentadabbur ayat-ayatnya, untuk kita terus menyiram jiwa kita dengan kalam suci wahyu ilahi. Jadi minta tolong tutup mikrofon ya, yang buka mic tu tolong tutup mic. Jadi tak payah buka mic ya, masing-masing boleh baca sendiri tanpa buka mikrofon ya. Jadi untuk hari ini kita sambung ayat yang kelima, ayat kelima, 6 dan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم. Itulah dia perintah Allah yang dia turunkan kepada kamu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya dan dibesarkan ganjaran pahala untuknya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Dan tempatkanlah, yakni para isteri yang sedang menjalani tempoh iddah itu, di tempat kediaman yang sesuai dengan kemampuan kamu. Min wujdikum makna tempat kediaman yang mampu seseorang suami itu sediakan. Dan janganlah kamu menyakitinya. Tudarruhuna semakna jangan kamu membahayakannya, memudaratkannya, kerana mahu menyusahkannya. Litudayiku semaknanya untuk menyempitkan. Iaitu tidak boleh pihak suami menyediakan tempat kediaman atau bilik yang terlalu kecil ataupun tidak selesa, menyebabkan si isteri yang dalam iddah tu merasa tertekan. Wa in kunna ulati hamlin, dan jika mereka itu mengandung, fa anfiqu alaihinna, hendaklah diberi
nafkah, sehinggalah mereka itu melahirkan anak yang dikandungnya. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak itu untuk kamu, maksudnya setelah bersalin, setelah dilahirkan anak, tidak berlaku rujuk, maknanya maknanya dah habis iddah. Kita dah baca dalam ayat sebelumnya, maknanya iddah bagi seorang isteri yang mengandung berakhir dengan dia melahirkan anak. Maka jika si isteri itu bersedia untuk menyusukan anak untuk kamu, sebab baik anak itu adalah anak mereka lah, tetapi oleh kerana dah putus hubungan suami isteri, jadi jika pihak isteri itu sudah bersedia untuk menyusukan, maka berilah kepada mereka upahnya. Kena upah sebab dah dikira berakhir tempoh iddah. Padahal bukan anak orang lain, anak dia juga. Tapi maknanya ada suatu anjuran yang khusus Allah Ta'ala suruh, fa'atuhunna ujurahunna, berikan upah untuk mereka, wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan berundinglah, berbincanglah dengan mereka dan hal penyusuan itu dengan cara yang baik. Wa in ta'asartum, jika kamu dari kedua-dua pihak mengalami kesulitan, sama ada pihak si suami tidak mahu beri upah atau si ibu pula tidak mahu menyusukan, maka hendaklah dicari perempuan lain untuk menyusukan, mana dicari ibu susuan. Kalau berlaku begitulah. Liyunfik dhu sa'atin min sa'atih, ayat ke-7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah itu, hendaklah si suami atau si bapa itu memberi nafkah mengikut kemampuan rezeki ataupun harta yang ada padanya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maknanya dia ni tidak kaya ataupun sedikit sahaja pendapatannya, falyunfik mimma atahu Allah, maka hendaklah dia memberi nafkah kepada anak yang yang telah dilahirkan itu, termasuklah atas ihsan diberi kepada upah menyusu kepada bekas isterinya kalau dia menyusulah, ataupun kepada ibu susuan yang lain, beri mengikut kadar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan, memberatkan seseorang dalam soal nafkah ini, melainkan sekadar yang dia sekadar yang Allah Ta'ala berikan rezeki kepadanya. Biasanya kita baca ayat ni, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebenarnya dari segi maksud tu hampir sama lah. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang kecuali dalam kadar kemampuannya, dalam bak rezeki dengan kadar apa yang dia perolehi dari segi sumber pendapatannya. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah Ta'ala akan menjadikan selepas kesulitan itu ada kesenangan. Maknanya tidaklah payah selama-lamanya, lepas itu akan kembali menjadi mudah dan senang. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita melihat sebagai sambungan, iaitu ayat yang kelima, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah dia perintah Allah yang dia turunkan kepada kamu. Maksud perintah di sini yang berkenaan dengan urusan at-talaq war raj'ah. Talak, rujuk, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tempoh iddah. Dia adalah amrullah. Amrullah di sini merujuk kepada dia adalah hukum Allah. Jadi apabila hukum Allah, kedudukannya adalah kita wajib taat. Jadi semua al-ahkam al-mutaqaddimah fi at-talaqi wal-iddah was-sakna, dalam bab talak, iddah dan juga tempat kediaman, menyediakan kediaman untuk isteri yang dalam iddah, ini adalah amrullah allazi amara bihi ibadah. Ini perintah Allah yang dia perintahkan kepada hamba-hambanya, yang dia turunkan itu dalam Qurannya. Sesiapa yang takut kepada Allah dengan dia melaksanakan perkara yang difardukan, meninggalkan daripada menderhakainya,
niscaya dijamin akan dihapuskan dosa-dosa dalam buku amalannya dan tidaklah dia dihukum kerana dia memiliki sifat takwa. Jadi sekali lagi diulang, wa man yattaqillah. Sebelumnya dah disebut di akhir ayat keempat, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan sebelumnya juga disebut di akhir ayat ketiga, di akhir ayat yang kedua, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kemudian di akhir ayat yang kelima diulang lagi, wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dihapuskan kesalahannya dan besar ganjaran pahala untuknya. Baik, berhubung dengan amrullah, perintah Allah, hukum Allah, sama ada dalam hal yang berkenaan dengan talak, rujuk, iddah dan juga hal-hal yang lain, kita tidak ada pilihan kecuali kita perlu ikut. Kita kena ikut, kita kena taat dan kita kena patuh. Itu kaedahnya. Para jemaah boleh rujuk muka surat 423. Muka surat 423 ayat 36 dari surah Al-Ahzab. Yang berbunyi, muka surat 423. Atas sekali tu muka surat 423 ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi seorang yang beriman, lelaki atau perempuan, mukmin atau mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan amran, suatu perkara. Di sini kita melihat perkataan amran yang sama dengan ayat yang kelima dari surah At-Talaq. Apabila Allah dan Rasulnya telah qada, telah menetapkan suatu amran, satu perkara, suatu hukum, satu peraturan, tidak boleh bagi orang-orang mukmin mukminah tiba-tiba ada bagi mereka al-khiyarah, khiyarah pilih daripada urusan mereka. Mereka tak boleh pilih kecuali mereka mesti pilih perintah Allah, hukum Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kembali kepada persoalan yang telah kita bincangkan kemarin, wanita yang telah menopause, dia punya tempoh iddah dia adalah 3 bulan. Jadi kita tak boleh nak pandai-pandai nak ubah jadi 2 bulan ke, tak boleh. Nak buat sebulan ke. Kita dah bincang sebelum ni untuk wanita ataupun isteri yang kematian suami, iddahnya 4 bulan 10 hari. Allah Ta'ala tetapkan begitu. Ya? Jadi tak boleh kita nak ubah, nak buat, tak boleh nak buat 3 bulan ke, nak cepatkan lagi, atau nak potong 10 hari jadi 4 bulan, tak boleh. Ini adalah peraturan Allah yang kita tidak boleh ubah, yang kita kena terima dengan sami'na wa ata'na. Sebab tidak ada pilihan lain kecuali pilih untuk ikut dan patuh. Ini kita kena faham. Bila disebut tidak ada bagi mereka al-khiyarah, pilihan yang lain kecuali kena ikut hukum Allah, maka itulah jalan yang paling baik dan paling selamat. Di akhir ayat 36 surah Al-Ahzab sebagai sambungannya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, maksudnya dia tidak ikut hukum dan peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan, maka dia telah dikira dhalla, sesat, dengan dhalalan mubina, sesat yang nyata. Allah Ta'ala yang sendiri yang sebut orang yang tidak mahu ikut perintah Allah, hukumnya dalam apa sahaja urusan. Kalau ayat kelima ni khusus dalam bab talak dan rujuk, kita nak buat cara kita sendiri. Di sisi Allah Ta'ala orang itu sesat. Walaupun orang kata dia tak sesat, itu mengikut penilaian dia. Tapi di sisi Allah Ta'ala orang yang tidak ikut hukum Allah, dalam apa sahaja hukum yang telah ditetapkan hukumnya dalam agama, maka dia telah dikira sesat dengan sesat yang nyata kerana terkeluarnya ia daripada ketaatan. Dengan sebab terkeluar dia daripada ketaatan. Baik, kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Hendaklah kamu tempatkan ataupun letakkan mereka itu. Hunna, dhamir hunna ni kembali kepada al-mutallaqat, al-mu'taddat, iaitu isteri-isteri yang telah ditalak dalam tempoh mereka itu dalam iddah. Mereka masih berada dalam
iddah. Dengan maksud talak raj'i lah. Sama ada talak yang pertama atau yang kedua. Kalau yang ketiga tu itu dah jatuh kepada talak bain yang tak boleh dirujuk. Jadi kalau untuk talak yang pertama, yang kedua, dalam tempoh iddah, maka si suami kena sediakan tempat kediaman. Bahkan kita dah baca dalam ayat yang pertama, tidak boleh untuk isteri yang telah ditalakkan itu dikeluarkan daripada rumahnya, ataupun mereka tidak boleh keluar kecuali kalau mereka melakukan perkara keji yang secara terang-terangan. Min wujdikum maksudnya fi wus'ikum wa taqatikum. Menyediakan tempat kediaman yang mengikut kemampuan kamu. Setara mana suami itu mampu. Maksudnya disediakan bilik yang macam mana. Jangan pula mentang-mentanglah isteri itu dah ditalakkan dalam tempoh iddah, maka disediakan mungkin bilik store, tempat simpan barang yang kecil, menyebabkan dia tidak selesa, ataupun tempat tu mungkin panas, ataupun mungkin disediakan satu kawasan rumah kecil yang persekitarannya tidak selesa. Jadi itu sesuatu yang tidak patut. Maka kita melihat di sini Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita meraihkan rasa kemanusiaan, walaupun dari segi rabitah az-zawjiyah, dari segi ikatan tali perkahwinan itu belum putus penuhnya sebab dalam iddah. Dia putus tu bila dah habis iddah. Tapi itu pun perlu dijaga, diraikan. Dalam tempoh iddah perlu disediakan tempat kediaman yang sesuai. Termasuklah nafkah. Dalam tempoh iddah dua-dua sekali wajib nafkah dan juga disediakan tempat kediaman mengikut kadar kemampuan. Kemudian la tulhiku bihinna dararan. La tulhikunna bihinna dararan. Jangan kamu kenakan kepada mereka dengan perkara yang mudarat. Mudarat maksudnya perkara yang menyebabkan mereka rasa tak selesa ataupun rasa tertekan dalam isu nafkah dan tempat kediaman. Dah disebut contoh tadi, contohnya tempat kediaman itu mungkin sempit, kawasan tu bising sangat, panas, ataupun nafkahnya tidak mencukupi. Lalu mereka itu bertindak ilal khuruj minal maskan, bertindak untuk keluar daripada tempat kediaman, sedangkan mereka ini masih dalam tempoh iddah. Jadi tak boleh untuk pihak suami berbuat begitu, dikira salah. Maka perlu diraikan rasa kemanusiaan. Kita kena fikir. Sebab itu pentingnya dalam kes ini Allah Ta'ala sebut beberapa kali tentang sifat takwa tu. Kalau si suami itu tidak bertakwa, mungkin dia mementingkan diri sendiri, dia tak fikir keperluan orang lain, maka itu menjadi suatu masalah yang besar. Kemudian wala tudarruhunna. Itu pun kalau kita lihat dalam ayat yang lain pun sama juga, dalam bab hadanah, penyusuan, dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 233 rasanya. Dalam ayat 233, di mana ibu yang menyusu hendaklah menyusukan anak-anaknya dalam tempoh haulaini kamilain, dalam tempoh 2 tahun cukup bagi sesiapa yang mahu menyempurnakan penyusuan. Muka surat berapa ayat 233 tadi? Muka surat 37. Muka surat 37 suratul Baqarah juzuk kedua ayat 233. Dalam bab hadanah, penyusuan. Jadi si ibu diberi tempoh paling lama pun haulaini kamilain, 2 tahun cukup untuk disempurnakan ar-radha'ah, penyusuan. Di mana tidaklah, kemudian dalam ayat itu juga ada disebut la tukallafu nafsun illa wus'aha, dan tidaklah seseorang itu dibebankan dengan perintah ini kecuali mengikut kemampuan dia. La tudarra walidatun biwaladiha, dan tidaklah boleh si ibu itu menimbulkan mudarat kepada anaknya dengan sebab
tidak mahu menyusu dan sebagainya, tapi sekarang ini banyak alternatif lah, pilihan lain, boleh guna susu tepung dan sebagainya. Tapi kalau ibu tu tak mahu menyusu, maka menimbulkan mudarat, maka tidak boleh si ibu itu membahayakan anak dengan sebab tidak mahu menyusu. Begitu juga dalam kes bila si suami menyediakan tempat kediaman dan juga nafkah untuk isteri yang dalam tempoh iddah, maka kena munasabah lah. Kena munasabah dengan keperluan dia dari segi tempat kediaman nafkah. Kalau tidak, dia anggap menimbulkan mudarat. Dalam kaedah fiqh dia tak boleh. Dia apa-apa sahaja bentuk mudarat, kaedahnya ad-darar yuzal. Apa-apa sahaja perkara yang mudarat perlu dilenyapkan. Kerana Nabi dah beritahu dalam Islam ni la darara wa la dirara. La darara, tidak ada perkara yang boleh memberikan mudarat dan tidak boleh kita memudaratkan orang lain. Itu dikira salah. Contohnya tak boleh kalau seseorang tu dia menunggang motosikal dengan cara yang berbahaya. Bahaya pada diri dia dan mungkin bahaya juga pada orang lain. Itu tak boleh. Itu dari sudut bahaya memang dilarang keras oleh agama. Termasuklah dalam isu yang berkenaan dengan menyediakan tempat kediaman dan nafkah kepada isteri yang dalam iddah. Janganlah timbul kemudaratan. Hak sepatut maka 3 kali sehari kita bagi kepada dia dengan jumlah duit yang hanya munasabah untuk dia makan sekali sehari. Itu dah kira mudarat. Maka di sini Allah Ta'ala larang wala la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wala tudarruhunna. Di situ kita baca, kalau ikut hukum tajwidnya, baca dengan 6 harakat lah. Mat lazim kalimi musyaqqal. La tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Bila kita wakaf di situ nun yang bersabdu, kita wakaf dengan gunnah, dengung pada nun yang bersabdu. Walaupun wakaf tapi masih ada dengungnya. Alaihin. Baik, kita terus sambung. Jadi kesimpulannya untuk ayat ni, فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَنْزِلٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتَهَا. Apabila seseorang lelaki itu mentalakkan isterinya, wajib dia menempatkan isterinya di rumah ataupun tempat kediaman yang sesuai, disediakan nafkah duna mudarrah, tanpa menimbulkan apa-apa mudarat ataupun rasa bahaya dari sudut kediaman dan juga nafkah. Mudarat bahaya ni maknanya yang tidak munasabah ataupun tidak sesuai dengan keperluan. Macam contoh tadilah, kalau bilik tu terlalu sempit, panas, kotor ataupun nafkah yang terlalu sedikit. Kemudian sambungannya wa in kunna ulati hamlin. Ini timbul satu persoalan yang lain. Kalau isteri yang ditalakkan itu adalah isteri yang mengandung, maka wajib diberi nafkah sehingga dia melahirkan anak. Kalau dah talak tu katakanlah berlaku ketika kandungannya 3 bulan. Mana berbaki lagi 9 bulan lagi. Jadi tempoh iddahnya 9 bulan. Sebab ghalibnya biasanya kandungan itu tempohnya 9 bulan. Jadi kalau tempoh kandungan 9 bulan, maknanya talak katakanlah ketika kandungan 3 bulan, tempoh iddahnya 6 bulan. Jadi kalau si suami tu lembut hati, mungkin dalam tempoh 6 bulan tu dia akan rujuk balik lah. Sebab tempoh iddah tu lama. Tempoh iddahnya bukan salah satu quru', bukan 3 kali haid atau 3 kali suci daripada haid. Bukan juga 4 bulan, bukan 3 bulan, tapi 6 bulan. Bergantung kepada tempoh bila si isteri itu bersalin atau melahirkan anak. Jadi sepanjang tempoh dia mengandung, maka nafkah tua wajib. Kalau si suami itu tak bagi nafkah, maksudnya tak beri keperluan belanja yang mencukupi, maka dia menanggung dosa. Walaupun tak ada orang tahu, walaupun mungkin si isteri itu tak melaporkan kepada pihak mahkamah syariah apa sebagainya, tapi si suami kena ingat dia menanggung dosa. Sebab tu dalam urusan rumah tangga ni dia payah nak sabitkan kes. Sebab orang lain tak tahu. Dia tak ada saksi kecuali antara suami dan isteri. Jadi wajib masing-masing bertakwa kepada Allah. Atas sebab itulah kita melihat kenapa dalam ayat ni diulang banyak kali. Wa man yattaqillah, wa man yattaqillah, wa man yattaqillah.
Sebab sangat relevan dengan isu yang disebut al-ahwal asy-syakhsiyah. Al-ahwal ataupun isu yang berkaitan dengan soal peribadi dalam kita panggil urusan rumah tangga. Jadi kalau si isteri yang ditalakkan ataupun yang dalam iddah itu mengandung, maka wajib bagi nafkah dan tempat kediaman. Ini ada kaitan dengan cerita yang kita dah sebut sebelum ini, Fatimah binti Qais. Bila kemarin dulu, masa kali pertama kita masuk surah At-Talaq, saya dah sebut tentang kisah Fatimah binti Qais yang telah yang telah ditalakkan oleh suaminya masuk peringkat yang ketiga lah, talak bain. Lalu dia mengadu kepada Nabi bahawa suaminya tak beri kepada nafkah kecuali sedikit makanan gandum dan tak beri kepada peluang untuk tempat kediaman. Masa tu suami dia berada di Yaman. Kemudian dia hantar wakil untuk beritahu yang Fatimah binti Qais sudah ditalakkan. Maka Nabi jawab, laisa laki alaihi, tidak boleh, tidak ada lagi kewajipan ke atasnya untuk berikan kepada kamu nafkah dan tempat kediaman. Itu berdasarkan hadis itulah. Cuma dari segi pandangan ulama fiqh, ada khilaf, ada perbezaan pendapat. Itu Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i mengatakan perempuan yang telah ditalak dengan talak 3, mana dah habis dah. Yang pertama dah habis dah, yang kedua dah selesai. Kan ni masuk peringkat yang ketiga. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka diberi as-sakna, as-sakan, tempat kediaman. Cuma tidak diberi nafkah. Kecuali kalau ianya hamil, mengandung. Berdasarkan ayat ni lah. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna. Kalau isteri yang telah ditalakkan dengan talak 3 itu mengandung, maka wajib bagi nafkah, tapi tak wajib bagi suami beri tempat kediaman. Maksudnya si isteri itu perlu keluar daripada rumah, duduk di tempat yang lain, tetapi nafkah si suami wajib bagi sebab alasannya dia mengandung. Adapun mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali mengatakan tidak ada nafkah lagi bagi perempuan yang telah ditalak dengan talak 3 dan tidak ada lagi tempat kediaman, dua-dua sekali. Berdasarkan hadis Fatimah binti Qais tadilah. La nafaqata laki wala sakna. Tak ada lagi bagi kamu sebarang nafkah dan tempat kediaman. Sebab dah dikira talak yang bain. Bain makna talak yang tak boleh dirujuk kembali. Baik, kita sambung lagi. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika si isteri itu ataupun al-ummahat al-mutallaqat, ibu-ibu yang telah ditalakkan itu menyusukan anak-anak. Maksud anak tu anak yang dilahirkan itu, sebenarnya anak tu anak dia juga dengan bekas suami dia, iddah pun dah berakhir. Maka atas menyusu tadi Allah Ta'ala suruh, ni Allah Ta'ala sendiri yang suruh. Fa'atuhunna ujurahunna. Allah Ta'ala perintahkan, berikan kepada mereka ujur, upah atas kerja-kerja menyusu. Padahal yang disusukan itu adalah anak dia sendiri. Kenapa? Tu sebab dikira dia tolong menyusu bagi pihak anak suaminya. Sebenarnya anak dia juga. Tapi oleh kerana dia ambil kira atas hubungan suami isteri itu sudah berakhir, maka isteri yang menyusukan anak tu si bapanya kena bagi upah. Baik katakanlah si bapa tak bagi upah, maka dia berdosa lah. Dia dikira berdosa dan dikira melanggar perintah Allah dalam ayat ke berapa ni? Ayat ke-6. Fa'atuhunna ujurahunna. Allah Ta'ala memerintahkan supaya diberi upah atas penyusuan yang dilakukan. Tak boleh si suami kata, upah apa dia ni? Bukan anak aku pun anak dia juga. Di sini kita kena faham. Jangan hukum ni kita nak fikir dengan logik akal. Ini masalah orang kita ni, dia lah dia tak reti. Dia nak tunjuk bodoh dia. Punya kasar sikit bodoh ni. Dia nak tunjuk tak reti. Dia tetap bak hukum. Bukan dia nak belajar untuk tahu. Tapi dia kerja nak bantah, nak lawan. Kalau timbul kes macam ni, kita kata tak boleh kata pihak tuan kena beri upah kepada bekas isteri kerana dia menyusukan anak tuan. Lalu si suami tu jawab, dia susu tu bukan anak aku saja, anak dia juga. Kalau logik akal kita kata betul lah. Sebab kalau seorang saja tak akan lahir anak tu.
Betul lah alasan itu. Tapi kita mengatakan yang kita pakai adalah bukan logik akal kita, tapi nas dalam Quran sebut fa'atuhunna ujurahunna. Hendaklah kamu berikan kepada mereka upah. Kemudian timbul masalah jika ibu yang melahirkan anak itu ataupun isteri yang telah berakhir tempoh iddah tu berkeras, dia kata aku tak nak susukan dia, aku tak si. Walaupun anak aku, tapi oleh kerana dia dah berpisah dengan suami, dia kata mau cari orang lain lah untuk susukan dia. Di sini perlunya adanya wa'tamiru bainakum. Kena bicara dengan baik. Ataupun kena bermesyuarat. Kena berbincang. Sama dengan ayat 233 yang saya telah rujuk tadi, pun ada tu watasyawurin. Kena ada mesyuarat. Itu dalam isu yang lain lah. Tapi nak beritahu dalam hal yang berkenaan dengan rumah tangga, dalam bab talak, rujuk, termasuk hadanah, penyusuan, kena ada perbincangan. Tidak boleh masing-masing nak berkerah guna emosi. Berkerah nak buat cara dia. Tak boleh, salah. Masing-masing kena bertakwa kepada Allah, ikut perintah Allah. Wa'tamiru maknanya wata'amaru. Kena bincang lah. Kena bincang, kena beri pendapat, kena bermesyuarat. Sama ada pihak suami, pihak isteri yang mana telah berlaku firak, perpisahan, mana mereka dah berpisah, iaitu talak itu berlaku dengan cara yang jami, cantik, baik, bukan dengan bermusuh, dengan cara yang baik. Bila timbul isu nak menyusukan anak pun dengan cara yang baik. Kalau dah diketahui bahawa si bapa tu kena bagi upah kepada bekas isteri yang menyusukan anak dia, maka dia kena bagilah. Dia kena bagi, jangan pula dia tidak bagi. Kalau si ibu tu pula tak mahu menyusahkan, tidak mahu menyusukan si anak itu, maka si bapa pula kena cari al-murdi'ah, ibu susuan yang lain. Ibu susuan yang lain. Dalam ayat 233 yang telah kita rujuk tadi, surah Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi pihak bapa pula, dia kena beri rezeki, kena bagi nafkah dan beri pakaian, sekali dengan pakaian. Dalam surah At-Talaq tak disebut kiswah. Kiswah tu nafkah untuk melengkapkan keperluan pakaian, bukan setakat makan minum, tapi termasuk pakaian dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Mana dengan cara yang munasabah dengan keperluan dia. Dan ayat ini menjadi dalil ala anna ujratar ridha lil aulad, bukannya alal azwaj. Bahawasanya upah menyusu itu sebenarnya nak bagi kepada si anak, bukan kepada si ibu. Tetapi hak hadanah, hak penjagaan sebenarnya lebih kepada az-zaujat, kepada pihak isteri, sebab dia yang mengandung tempoh 9 bulan dan lebih lama bersama dengannya. Baik. Kemudian kalau timbullah ta'asartum. Ta'asartum maknanya tadayaqtum, kesempitan. Wakhtalaftum, dan kamu berselisih dalam isu yang berkenaan dengan al-irda', penyusuan. Iaitu fa'abaz zawju an yu'tiyal al-ajr alladhi turiduhu. Kalau tiba-tiba si suami atau si bapa ni tak mahu berikan kepada ibu yang menyusukan. Ibu yang menyusukan itu bekas isteri dia lah. Upah yang isteri tu nak. Mungkin si isteri nak, dia kata aku nak upah dengan harga sekian-sekian. Dia letak harga pula. Bekas isteri yang menyusukan si anak tu letak harga. Menyusu ni aku nak untuk sehari berapa. Tiba-tiba si suami ni kata dia tak mahu ikut. Maka si isteri wa abat al-um an turdi'ahu. Dan si ibu pula enggan, tidak mahu menyusu. Dia kata kalau mu tak sewi harga aku nak, anak ni mau cari orang lain susu, jangan aku. Timbul pula isu, masing-masing berkerah. Si bapa pula, si ibu pula tidak mahu menyusukan, kecuali illa bima turidu minal ajr. Kecuali kalau diberi kepadanya upah dengan apa yang dia kenaki, dengan harga yang dia nak. Letak harga. Padahal anak yang nak disusukan bukan anak orang lain, anak mereka juga. Cuma timbul isu ni sebab mereka dah berpisah. Baik. Penyelesaiannya Allah Ta'ala bagi jalan penyelesaian. Fayasta'jirul ab murdi'atan ukhra tarda'u waladahu. Maka hendaklah si bapa itu mengupah. Kena cari ibu susuan. Kok ada dalam kampung tu, mana-mana ibu yang baru melahirkan anak, jadi tu pergi letak anak tu situ. Mungkin zaman sekarang tak berlaku dah. Kalau negara Arab, biasa berlaku begitu zaman dulu. Dicarikan ibu susuan.
Mungkin tempat kita adalah zaman-zaman dulu, tapi zaman sekarang ni jarang berlaku adanya ibu susuan ni. Jarang berlaku. Sebab dia akan membawa banyak hukum-hukum yang lain. Bila dah cukup 5 kali susuan, anak tu dikira seperti satu keluarga dengan ibu susuan. Dengan suami kepada ibu susuan. Ini dalam bab yang disebut ar-ridha'. Ar-ridha'ah, penyusuan. Ini pun kita kena ngaji juga tu. Kadang-kadang timbul masalah. Kalau mungkin masa kecil dulu, kita ambil contohlah, Makcik Lijah ni duduk di kampung ni, masa muda dulu dia pernah menyusukan anak Pakcik Mak contohnya. Kemudian pada masa yang sama dia juga, Makcik Lijah juga menyusukan anak Pak Suhalim. Ini contohlah. Kemudian ada yang tak tahu. Yang tahu hanyalah Makcik Lijah sajalah yang tahu sebab dia ibu susuan. Jadi timbul isunya apabila anak perempuan Pak Suhalim dengan Pak Cik Mak ni dah besar, dia tak tahu mereka ni adik-beradik sesusu. Tiba-tiba mereka nak kahwin. Kalaulah Makcik Lijah ni masih ada dan dia tahu, dia boleh beritahu, maka dia kata, tak boleh sebab kamu adalah adik-beradik susuan. Aku telah menyusukan masa kecil. Ini pernah berlaku kepada Uqbah bin Al-Haris. Ada cerita dia dalam hadis Sahih Bukhari. Uqbah bin Al-Haris cerita, dia kata dia pernah meminang dan berkahwin dengan Ummu Yahya bin Abi Ihab. Ummu Yahya bin Abi Ihab. Lepas tu datanglah seorang imra'atun, seorang makcik ni mari, dia kata, kamu tak boleh kahwin dengan dia. Makcik ni beritahu Uqbah bin Al-Haris dengan Ummu Yahya bin Abi Ihab. Dia kata, sebab masa kecil dulu, kamu pernah aku susukan. Jadi kamu berdua ni adik susuan. Jadi sebenarnya bila diberitahu tu, mereka ni dah kahwin dah. Mereka dah kahwin dan nikah dah. Kemudian kes ni dibawa kepada Nabi SAW. Nabi kata, oleh kerana ibu susuan sendiri yang mengaku, maka tak bolehlah. Maka akhirnya mereka dipisahkan. Kerana mereka tak sedar mereka telah kahwin adik-beradik susuan. Jadi kes ni kena teliti, kena beringat. Tapi insya-Allah tempat kita jarang berlaku lah sebab ramai tak timbul dah ibu susuan. Kalau ada masalah, ibu kandung tak boleh menyusu, ataupun ibu yang telah berpisah dengan suami tak mahu menyusukan anak, biasanya kita guna susu tepung lah. Lebih mudahnya. Adapun tentang nafkah tadi, akhir sekali ayat yang ke-7. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah si bapa itu memberi nafkah kepada anaknya, ataupun kepada ibu yang dalam iddah tadi, bihasabi taqatihi au qudratihi, mengikut kadar kemampuan dan dia bolehlah. Maknanya tak semestinya kena bagi banyak, mengikut keperluan dan munasabah ni. Wa man kana faqiran, sesiapa yang fakir, maknanya hartanya tidak banyak, falyunfiq mimma a'tahu Allah. Atahu Allah maknanya a'tahu Allah. Hendaklah dia beri nafkah, beri belanja dengan kadar rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan tidaklah ditaklifkan, dibebankan kepada dia dalam bab nafkah tadi, kecuali setakat tu. Kerana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ni sebut la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Iaitu Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang dalam soal beri nafkah. Nafkah tu wajib, tapi beri mengikut kadar keperluan. Tapi jangan pula dia menipu. Kalau dia kata dia ni miskin, orang lain tak tahu tahap kemiskinan dia, tapi Allah Ta'ala tahu. Jangan pula dia bagi dengan kadar yang sangat tidak munasabah. Untuk makan sehari hanya diberi mungkin kita kata RM3 je. Tak munasabah. Maka dia kena usahakan supaya mencukupi dengan keperluan biasa bagi seorang manusia. Sama ada bagi si anak yang baru lahir ataupun bagi ibu itu. Ibu tu kalau masih dalam iddah lah. Dan Allah Ta'ala memberi jaminan di akhir ayat tu. Allah Ta'ala sebut, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah Ta'ala akan jadikan, ada huruf sin di situ. Sin itu menunjukkan akan. Allah Ta'ala akan jadikan selepas segala usr, kepayahan itu ada kemudahan. Dan janji ini ada disebut dalam ayat yang lain ya, yang kita baca dalam surah apa dia? Alam nashrah laka sadrak.
Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Tidakkah kami telah lapangkan dadamu ya Muhammad? Itu Nabi diberi rasa tenang, rasa apa dia? Tidak tertekan, dan diletakkan segala beban yang terasa berat oleh Nabi. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kepayahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama dengan kepayahan ada kemudahan. Maknanya tidak sepanjang masa payah, ada waktunya kita akan diberi kesenangan. Begitu dalam bab rezeki. Mungkin satu ketika payah, pitih, tak banyak, ataupun cepat habis, ataupun banyak keperluan. Ya, Allah Ta'ala beri jaminan dalam bab rezeki, mungkin satu masa nanti dilapangkan rezeki, ataupun seseorang itu akan dapat harta yang lebih banyak daripada susah, mungkin dia akan jadi lebih senang. Hadza wa'dun minallah. Ini adalah satu janji daripada Allah. Walaupun ayat ini tidak sebut dengan wa'adallahu, Allah Ta'ala janjikan, tapi bila Allah Ta'ala sebut saya ja'alullah, Allah Ta'ala akan jadikan selepas kesusahan itu kesenangan. Ini ayat ini dari segi uslub gaya bahasa menunjukkan suatu wa'dun janji. Wa wa'duhu haqqun la yukhlifu, dan janji Allah itu benar dan dia tidak mungkiri janji. Dan ayat ini menjadi suatu busyra, berita gembira, bil faraji ba'dal karb, dengan dilepaskan daripada kesusahan setelah ditimpa kepayahan. Maknanya bila seseorang itu menghadapi kesusahan dalam kemelut rumah tangga, isu yang berkenaan dengan tolak tadi, kemudian masalah nak jaga anak sebagainya, nafkah sebagainya, banyaklah isu-isu yang timbul. Perkara pokok yang paling utama sekali adalah bertakwa kepada Allah. Kita ulang balik, bertakwa kepada Allah. Maknanya masing-masing pihak kena muhasabah diri. Kena muhasabah makna kena koreksi, kena fikir balik. Sejauh mana kita mentaati perintah-perintah Allah. Kalau sama ada suami isteri itu orang yang mentaati perintah Allah, kalau timbul isu sebegini, masalah tu boleh selesai dengan cara yang baiklah, dengan cara yang harmoni, dengan cara yang masing-masing rasa walaupun mereka berpisah, tetapi perpisahan itu tidak menimbulkan rasa dendam ataupun rasa permusuhan. Kita kena ingat si suami dan bekas isteri, walaupun mereka dah tak ada jodoh, kita kata dah berpisah, kita semua adalah bersaudara. Kita kena ingat, kena letak kita semua atas nama kita Muslim, kita mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman adalah bersaudara. Hatta sehingga kan dalam hubungan antara bekas suami dengan bekas isteri, mereka adalah dikira bersaudara atas nama seagama. Al-Muslim akhul Muslim. Nabi kata orang Islam adalah saudara kepada Islam yang lain. Jadi walaupun dah berpisah, jangan ada rasa marah, dendam. Anggaplah ia takdir Allah. Terimalah dengan hati yang terbuka. Jangan gunakan peluang itu untuk bekas suami mendedahkan aib bekas isteri yang dia ketahui. Dan jangan pula bekas isteri mendedahkan aib, kekurangan, kelemahan bekas suami. Nanti jatuh pada dosa. Dosa mengumpat pula. Kerana masing-masing mendedahkan kekurangan dan aib satu sama lain. Di situ pentingnya sifat takwa. Kalau seseorang itu tidak ada sifat takwa, dia akan buat perkara yang dia tidak sedar dia telah jatuh ke dalam dosa. Sebab itu Nabi ada mengingatkan apa dalam hadis disebut dalam Riyadhus Salihin. Inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di hari kiamat di sisi Allah. Di hari kiamat orang yang paling buruk kedudukannya adalah seorang lelaki ar-rajul yufdi ila imraati, seorang lelaki yang telah bersama dengan isterinya, makna mereka pernah hidup sekali berumah tangga. Kemudian apabila mereka berpisah, lalu masing-masing mendedahkan aib bekas pasangan dia. Ini ada satu kesalahan yang besar yang kita kena tahu dan kita kena berhati-hati supaya tidak jatuh dalam dosa sedemikian. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah Ta'ala akan jadikan selepas kepayahan itu ada kesenangan. Maknanya kena sabar. Dalam tempoh kita terasa payah lah macam ni, kena banyak sabar. Semoga ada jalan keluar. Baik, katakanlah kita buat andaian, katakanlah si bekas isteri yang telah melahirkan anak, iddah tu dah berakhir dah.
iddah dah berakhir. Kemudian dia berfikir, dia kata dia ni ada anak kecil. Katakanlah anak pula, anak yang pertama sulung. Umur masih muda lagi. Dan terfikir macam mana lepas ni kehidupannya. Tiba-tiba bekas suami dia hubungi dia untuk, kita kata untuk hidup kembali. Maka boleh. Jika mereka setuju boleh. Tapi dengan cara dilakukan akad nikah yang baru. Dia tak boleh rujuk biasa sebab dah berakhir iddah. Boleh. Jika masing-masing setuju untuk mereka kembali berdamai dan memulakan hidup baru sebab nak jaga anak ni. Sebab tak mahu terbiar kehidupan si anak. Kalaulah terbuka pita hati, lembut pita hati untuk hidup kembali, maka boleh. Tetapi perlu melalui proses perkahwinan yang biasa. Kena ada akad nikah macam biasa juga. Sebab iddah sudah berakhir. Jadi tak boleh nak rujuk kerana iddah dah berakhir. Baik, berbaki masa ada lebih kurang 10 minit lagi. Kita nak tengok soalan-soalan bertulis. Adakah bayi yang disusukan oleh isteri masih boleh minta upah menyusu anak dari suami? Ya. Sebab upah tu bukan upah untuk isteri. Upah tu upah tu sebenarnya bukan kerana sebagai nama nafkah untuk isteri. Tapi upah tu adalah sebagai kira tolong susukan anak tu. Walaupun anak tu sebenarnya bukan anak orang lain, anak dia juga. Kalau macam ni kita kata macam kisah Nabi Musa. Kalau kita baca dalam surah Al-Qasas. Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya dalam satu peti besi. Peti besi ketika itu tak tahulah. Dalam peti dihanyutkan. Kemudian peti itu sampai ke rumah istana Fir'aun. Tetapi bila dicari ibu susuan, tak ada seorang pun yang nak. Tak ada seorang pun yang Nabi Musa ni masa tu kecil lagi yang mahu mahu isak susu tu lah. Maknanya bila diletakkan puting susu, ada susu tu pada Nabi Musa, dia menolaknya. Lalu cari. Akhirnya ibu Nabi Musa, tanpa diketahui oleh pihak istana, Nabi Musa sanggup. Akhirnya dia pun ambil upah. Dia pun ambil upah. Kononnya untuk menyusukan yalah. Tapi sebenarnya orang istana tak tahu bahawa yang nak ambil upah untuk menyusu si bayi ini adalah ibu kandung asal kepada Musa. Jadi mak dia tu akhirnya menyusukan Nabi Musa, dalam menyusukan anak sendiri, lepas tu boleh upah pula. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Itu boleh rujuk dalam surah Al-Qasas. Menarik kisah Nabi Musa disusukan oleh ibunya dengan dibayar upah oleh pihak istana Fir'aun. Jadi kalau kes macam ni memang boleh lah. Si isteri tu boleh minta upah. Tapi itulah upah tu dengan munasabah lah. Jangan siapa membebankan bagi pihak suami. Sebab anak tu bukan anak orang, anak mereka juga. Jadi itu perlu kepada mu'amarah atau perbincangan. Ada lagi ke soalan lain? Bagaimana jika Ustaz. rumah itu ya silakan. Salam. Ada soalan sikit lah. Suami isteri ni dia bercerai ni. Okey. Lepas tu dia habis iddah dah. Dia talak, pun rajin talak satu lah. Talak satu ke? Dia bincang nak rujuk balik lah, setuju lah, keluarga perempuan setuju. Cuma keluarga lelaki, ayah mak tak setuju lah. Ke mana tu? Dia perlu ikut ayah ke ataupun dia dah ada anak lah, 2 orang. Wallahu a'lam. Okay. Baik, okey, bagus. Terima kasih soalan daripada Ustaz Ahmad Fakhruddin Mudir kita. Dalam kes rujuk, bila si suami nak rujuk, sebenarnya itu kuasa dia secara mutlak. Sebenarnya dalam Islam tak ada pun disediakan satu peluang kata pihak ibu bapa si suami boleh campur tangan dalam bab rujuk. Tak ada pun. Begitu juga sama ada pihak isteri dia, kecuali hak campur tangan pihak keluarga dalam isu bila berlaku nusyuz. Kita kena faham. Itu boleh rujuk dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Jika berlaku nusyuz bagi pihak isteri, maknanya ada masalah rumah tangga, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka perlu dihantar
wakil untuk diperdamaikan mereka ini, sama ada wakil daripada pihak isteri bagi pihak suami. Wakil ni biasanya pihak yang lebih berpengaruh lah. Ibu bapa kepada si isteri dan ibu bapa kepada suami. Tapi dalam kes rujuk tak ada pula begitu. Bila tak ada begitu, maka tak perlu. Adakah si suami ni nak rujuk kena tertakluk kepada persetujuan mak ayah dia. Mak ayah dia kata ginilah, mu nak rujuk pun aku tak setuju. Itu tak penting. Ibu bapa tak boleh campur tangan dalam kes ni sebab ayat Quran sebut wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Itu jelas dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Baqarah ayat 200 berapa ya? Ayat 229 ke mana? Saya rujuk balik. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha, ayat 228. Ya betul, 228. Si suami lebih berhak untuk dia merujuk kepada isterinya jika mereka mahu untuk islah, berdamai. Jadi berdasarkan ayat ni, kita melihat sepatutnya pihak ibu bapa sama ada ibu bapa isteri, ibu bapa suami tak perlu campur tangan lah. Dalam kes tadi okeylah, pihak ibu bapa isteri dah setuju. Masalahnya ibu bapa suami tak setuju. Jadi akan timbul komplikasi kerana campur tangan yang tidak diperlukan dalam kes tu. Jadi sepatutnya kalau timbul kesulitan begini, bawa kepada mahkamah syariah. Rujuk kepada pihak qadhi ataupun orang-orang yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan dalam masalah ni. Kalau melibatkan urusan keluarga, jadi orang Kelantan kata kucau ayuh habis. Kucau ayuh habis. Hukum Allah Taala kata begini, tapi hak kita nak lain. Baik, saya nak respon ada satu soalan bertulis tadi. Bagaimana jika rumah itu dibina dengan harta sepencarian? Ya, ini satu masalah lain pula. Kalau harta sepencarian itu perlu kepada muamarah dan musyawarah. Pihak suami dan bekas isteri lah. Dalam tempoh indah tak ada masalah, isteri masih berada di rumah. Tapi kalau rumah tu rumah yang ada harta isteri pun ada situ, dibina secara bersama. Ini kena bincang macam mana nak buat. Kalau ikut hukum asal, rumah tu adalah rumah suami sebab suami yang sepatut menyediakan tempat kediaman. Tapi oleh kerana ia dibina secara bersama, maknanya menggunakan harta isteri, harta suami, maka mereka kena berbincang. Tapi salah seorang tu kena keluar. Pula ada azan. Jadi kena berbincang macam mana nak selesaikan. Tapi kalau yang keluar tu pihak isteri, maka nilai separuh daripada rumah tu kena bayar kepada dia lah. Dengan jumlah hak dia gunakan untuk bina atau beli rumah tu. Tapi kalau yang berpindah tu, kalau suami kata dia nak keluar, dia nak duduk rumah lain, maka isteri yang bayar kepada suami. Tapi yang pentingnya, bila mereka dah berpisah, mereka dianggap, bila dah habis iddah selepas perpisahan itu, maka mereka dianggap sebagai ajnabiyun wa ajnabiyah. Ini penting untuk kita ketahui. Itu pun saya dah sentuh bila kemarin dulu. Bila dah berhabis iddah, pihak si isteri perlu berinteraksi, bermuamalah dengan suaminya yang lepas, mana bekas suami dia, sebagai muamalah ar-rajulil ajnabi, sebagai seorang lelaki yang asing. Dia tak boleh anggap macam suami dia. Fayajibu 'alaiha mura'ah al-libas asy-syar'i amamahu. Maka bekas isteri kena jaga dari segi cara pakaian dia tu. Mesti pakai pakaian yang memenuhi hukum syarak, itu menutup aurat ketika berada di depan bekas suaminya. Dan tak boleh wa'adamu tasahul fil hadis allazi la hajata lahu, dan tak boleh nak buat mudah-mudah bila bercakap. Kalau masa dulu masih suami isteri bolehlah nak bergurau, orang Kelantan kata tepuk tapa gapo apa awak. Tapi sekarang ni tak boleh. Walaupun mungkin mereka berpisah dengan baik, mereka tak bermusuh, mungkin mereka kata bukan apa pun, kawan saya, walaupun
dia ni bekas isteri, bekas suami, kami keluar ni sebagai kawan. Tak boleh. Kita jangan pandai-pandai buat hukum sendiri. Ha? Kalau nak keluar ada urusan nak apa, kena ada mahram. Ha? Sebab kita bimbang bila keluar berduaan, mungkin ada masalah, ialah yang Nabi sebut, adanya syaitan bersama. Wa adamu khulwah bainahuma, dan tak boleh berkhulwah. Berkhulwah ni bersunyi-sunyian. Walaupun mereka ni dah berpisah, mungkin mereka ni tak berbalah. Berpisah dengan cara yang baik. Tiba-tiba si isteri pergi ke pejabat suami. Suami pula bos di pejabat tu, masuk dalam pejabat, duduk berdua-duaan. Sedangkan mereka ni bukan suami isteri, cuma bekas isteri, bekas suami. Salah tu. Dari segi hukum syarak, salah. Walaupun kita menganggap tidak salah, di sisi Allah Ta'ala salah. Saya nak ambil masa sikit lagi, 5 minit lagi, sebab kita ada kelas lepas ni pukul 8, ada kelas sekolah ni, kelas online. Bagaimana aurat isteri dalam tempoh iddah talak bain. Dia talak bain ni talak yang putus sepenuhnya. Dia tidak seperti talak raj'i. Jadi maksud iddah di sini untuk memastikan dia tak boleh kahwin dengan orang lain selagi belum habis iddah. Tapi untuk dia kembali kepada suami dia tak boleh. Maka dia dah dianggap putus sepenuhnya. Bain tu maknanya yang jelas putus. Yang jelas putus. Jadi aurat isteri yang tempoh iddah talak bain adalah kena jaga sepenuhnya aurat dia. Sebab tak boleh dirujuk. Berbeza dengan talak raj'i yang si suami ada peluang untuk rujuk jika dia lafaz rujuk ataupun dia bersedia untuk rujuk. Macam mana kalau dari kecil anak tu tak pernah disusukan oleh ibu, hanya subota, perlu bayar upah jugakah? Itu perlu kepada perbincangan lah. Sebab kalau kita kata susu botol pun perlu kos juga. Kalau kita guna dari segi kaedah kias, sebab susu botol ni isu baru. Zaman Nabi tak ada susu tepung. Ayat Quran ni tak bicara tentang susu tepung, susu dalam botol tu. Sebab dulu susu Diomax, susu Nespresso ni tak ada zaman dulu. Jadi kita boleh guna kaedah kias. Kalau menggunakan khidmat bekas isteri untuk menyusukan anak pun Allah Ta'ala suruh bayar upah, maka min babi aula, lebih-lebih lagi perlu diupah jika guna susu botol. Jika semasa ibu tu dijaga, anak tu dijaga oleh ibu. Sebab dia nak guna duit untuk beli susu botol. Kecuali kalau anak tu dijaga oleh si bapa, bapalah yang beli susu tepung tu. Jadi dibayar upah tu bukan sebab penyusuan, sebagai kos untuk dia beli susu tepung. Susu tepung tu mahal. Jadi kalau susu dada yang free, percuma, pun kena bayar upah atas usaha menyusu, lebih-lebih lagi kalau susu tepung. Jadi Pak Syarah nak ingatkan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Tok Ngulu, silakan. Assalamualaikum. Ya, salam. Bunyi-bunyi kohor suara boleh. Dengar ada. Dengar. Nak tanya berkenaan dengan susuan. Seorang bayi perempuan menyusu dengan satu ibu susu lah. Ya. Lepas tu, adakah dia tu menjadi mahram juga dengan adik-beradik ibu susu tadi? Ya, betul. Jadi mahram juga. Mahram juga? Ya, betul. Bukan setakat ibu susu sajalah, mana adik-beradik. Bukan setakat ibu susu saja. Bagus, comel. Nikah ni pernah berlaku kepada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Kalau boleh kita dengar molek ni, kena faham molek. Aisyah radhiyallahu anha pernah ada seorang lelaki nama Aflah. Aflah ni dia adik-beradik, seorang lelaki nama Aflah adik-beradik dengan Abul Qu'ais. Abul Qu'ais pernah, isteri Abul Qu'ais ni menyusukan Aisyah ketika Aisyah masih kecil. Tapi dalam hadis tu tak disebut apakah nama isteri kepada Abu Al-Qu'ais. Imra'atu Abil Qu'ais, isteri Abul Qu'ais pernah menyusukan Aisyah masa kecil. Jadi bila pernah menyusukan cukup dengan kadar 5 kali susuan yang mengenyangkan, maka Aisyah dah dikira anak susuan kepada isteri Abul Qu'ais, dan Abul Qu'ais adalah bapa susuan. Bapa susuan. Kemudian datanglah Aflah. Aflah ni adik-beradik dengan Abul Qu'ais. Maknanya Aflah ni adalah pak saudara susuan Aisyah.
Boleh faham kata. Pak saudara susuan. Jadi bila Aflah mari, pertamanya mula-mulanya Aisyah rasa keberatan. Dia kata mana boleh sebab dia orang asing. Dia kata sebab yang menyusukan dia masa kecil adalah isteri Abul Qais, bukannya isteri Aflah. Nabi kata ya betul. Yang menyusukan kamu dulu adalah isteri Abul Qais, tapi Aflah ni adik-beradik dengan Abul Qais, bermakna Aflah ni pak saudara kamu, pak saudara susuan, bukan pak saudara dari segi nasab. Pak saudara dari segi susuan. Jadi bolehlah Aisyah boleh bertemu dengan Aflah walaupun dia tak bertudung, walaupun tak menutup aurat macam biasa. Sebab dia anggap bapa saudaranya, bukan bapa saudara dari segi nasab, dari segi ar-radha'ah. Maka bila berlaku kini Aisyah pun kata yuhramu minar radha' ma yuhramu minan nasab. Maka diharamkan dengan sebab faktor susuan apa yang diharamkan dengan sebab nasab, keturunan. Keturunan ni sebagai adik-beradik, anak saudara, pak saudara, tok dengan cucu, anak dengan mak ayah. Jadi untuk soalan tadi gitu boleh lah. Apa dia dah dikira mahram lah. Dikira mahram. Assalamualaikum Ustaz. Ya, benar. Bila adik-beradik sesuai tu, bila dia berhakkan menerima pusaka. Ada. Dia tu. Dia pusaka lain. Dia pusaka dia mesti nasab. Dia pusaka lain. Dia mesti dalam al-irstu ni dia dalam bab nasab. Dia tidak dalam bab susuan, tak termasuk bab. Tadi ada soalan bertulis. Ingat ni hak terakhir lah. Kita ada 3 minit lagi. Kita berhenti 7.40. Sebab memang jadual kita pun 6.30 sampai 7.40. Okay, soalan yang terakhir daripada Ustazah Maziah ni. Jika kakak menyusu, kakak menyusu adik lelakinya, apa hukum isteri dan anak-anak adiknya dengan suami kakaknya? Macam mana ni soalan ni? Si kakak menyusu dengan seorang ibu susuan, gitu. Adik lelaki pada kakak tadi, apa hukum isteri dan anak-anak adiknya? Ia dikira ada hubungan kekeluargaan dari sudut ar-ridha'ah, dari sudut penyusuan. Jadi ibu susuan menyusukan yang kakak sulung, anak perempuan yang sulung, maka adik lelaki dia tu dianggap sebagai nak kata macam mana ya? Sebagai adik-beradik susuan. Adik-beradik dengan anak susuan. Gitu. Hukum isteri dan anak-anak adiknya. Dengan suami kakak. Suami kakak tu dikira sebagai bapa saudara susuan kepada anak susuan. Kena tulis mula lah. Kena tulis mula nama-nama orang tu sebab soalan ni ringkas. Saya cuba jawab setakat yang kita faham daripada soalan ni. Adik lelaki masih kecil masa menyusu kakak. Adik lelaki kepada siapa? Adik lelaki kepada kakak dia yang disusukan. Tak apalah, lain kalilah sebab Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya nak tambahkan sikit ya. Sebab 7.39 dah. Adik-adik susu ni dia ni bagi saya lah, dia sama seperti mana adik-adik seibu sebapa. Cuma dia tidak boleh, hubungan dia tu sama. Cuma tidak boleh mewarisi harta pusaka sahaja. Ya. Ya gitu tak? Betul dah. Betul dah. Maknanya kalau soalan itu tak timbul lah adik-adik mana tu. Ya hubungan itu semua sama kecuali mirah sahaja. Betul lah. Tetap timbul soalan tadinya sebab dia sama dengan nasab. Terima kasih atas respon. Jadi kita berhenti setakat ni, insya-Allah kita sambung esok lah. Esok tu ayat berkenaan dengan talak, rujuk, iddah tu dah berakhir. Berbaki lagi 5-6 ayat untuk penutup surah At-Talaq tu masuk perbincangan tajuk yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih.
Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi